Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera semua ya. Okey, kita akan mulakan kelas hari ini, okey, pada bidang pembelajaran kelima ya, iaitu genetik. Ya, kita anggapkan anda telah belajar pewarisan. Sudah memahami macam mana satu ciri boleh diwariskan dari ibu bapa ataupun induk, daripada ibu bapa atau ibu induk ke anak. Jadi minggu lepas ataupun kelas yang sebelum itu anda telah diminta, saya tahu mesti anda ada yang buat, ada yang tak buat, tapi tak buat pun tak apa. Jadi dengar cikgu membebel je sekarang, bukan membebel kot, mungkin mengulangkan apa yang sudah dipelajari. Jadi murid-murid, mutasi sekali lagi rujuk kepada perubahan spontan ya. Perubahan spontan. Cikgu, apa itu spontan? Spontan kalau ikut dia bermaksud automatik, yang berubah secara terus. Okey. Maksudnya apabila dia didedahkan sesuatu bahan kimia ataupun sinaran, dia berubah secara terus. Berubah spontan dan rawak di mana? Berubah spontan dan rawak di mana? Okey, murid-murid, berubah spontan dan rawak di jin dan kromosom. Cikgu ulang penting perubahan, ubah dia pada jin dan kromosom. Ada dua jenis. Wajib tahu beza dia. Beza dia dari segi apa? Pertama, definisi, dan kedua, contoh dia. Okey, jadi setakat sekarang, kalau cikgu tengok pada skrin rasanya semua jelas ke tak dengan apa yang cikgu bercakap ni? Jelas ke tidak? Siapa-siapa di sini boleh bagi respon? Airir boleh Airir? Oh, hari tu Mak Airir ada yang ada message saya ya, cikgu ya. Airir boleh? Airir Iskandar. Hello. Hello. Airir Iskandar ada? Boleh jawab tak Airir? Hello. Okey, Chongkai boleh ada ya? Okey, jadi jelaskan. Okey. Damia Nur Syafika, terima kasih. Cikgu sambung sekarang. Jadi kalau anda tengok, kita perlu sebut semua ya, murid-murid yang saya hormati sekalian. Cikgu nak buatkan benda itu pendek tapi tak sependek mana boleh. Maksudnya pendek tetapi kita perlu faham juga konsep dia. Mula-mulanya, biasanya pelajar sampai sekarang akan tanya soalan seperti, okey cikgu, apa itu kromosom dan apa itu jin? Jadi sekali lagi, dengan cepatnya imbas kembali, kita ada sel. Tengok pada skrin ya murid-murid, cikgu dah present ya. Kalau tak jumpa bagi tahu ya. Ini sel. Okey, di dalam sel nukleus. Cikgu akan sebut sampai anda boring, tapi benda ini perlu sebab akan berulang kali sebut sehingganya ke tenaga nuklear nanti. Jadi yang dalam nukleus itu kita ada kromosom. Jadi kita dah disebutkan dalam kelas sebelum ni ada perkara-perkara yang boleh berlaku menyebabkan perubahan pada kromosom. Contohnya sesuatu yang boleh tembus. Contohnya sinar gamma. Sinar gamma. Kalau dia tembus masuk akan menyebabkan perubahan pada kromosom. Cikgu, perubahan apa? Contohnya, contoh ini adalah kromosom yang ada, dia menjadi pendek. Nampak ke tak bahagian sini dia dah tak ada, dah bahagian bawah. Cikgu, boleh ke dia jadi pendek? Ya. Ini perubahan pada struktur kromosom. Struktur ya. Okey. Ada juga kalau benda ini berlaku juga ketika pembahagian kromosom yang berlaku ketika meiosis ataupun mitosis pun boleh, meiosis khususnya. Okey, sepatutnya kromosom jumlah bilangan kromosom diseparuhkan. Jumlah bilangan kromosom diseparuhkan, tapi ada kadang-kadang berlaku pembahagian dia tak lengkap. Contoh, kamu nampak sel ini,
sel ini ada 4 kromosom. Betul kan? Ada 4 kromosom. Sepatutnya kalau dia menjadi sel gamet, kalau melalui proses meiosis patut menjadi sel gamet iaitu sperma ke ovum, mempunyai berapa kromosom? Mempunyai berapa kromosom? Kalau dia jadi sel gamet, sepatutnya ada 2, 4 kromosom menjadi kromosom 2. Sebab apa? Proses meiosis menjadikan jumlah bilangan kromosom separuh. Cikgu pun tak nak buang masa ya. Cikgu pun cakap dengan cara yang cepat. Maksudnya separuh. Maksudnya 4/2 jadi separuh. Itu kalau normal. Normal. Tetapi tiba-tiba pembahagian itu tak lengkap. Cikgu, kenapa pembahagian itu tak lengkap? Mungkin mutasi berlaku, jadi 3. Jadi sekarang 2 campur 1, ekstra 1. Chu Wenjin ada Chu Wenjin? Ada? Ada tak? Tak ada ya? Eng Ji Wei, boleh faham tak Eng Ji Wei? Eng Ji Wei? No Farisha, boleh faham tak Farisha? Hello, boleh cikgu dapat respon daripada siapa-siapa tak? Apa yang tak tahu? Apa yang tak tahu Ji Wei? Okey, macam ni lah. Cikgu cakap senang ni ya. Sebab sekarang kita buat online mengajar ni. Kalau anda tak faham sesuatu, sila berikan berikan lengkap. Tak tahu pada bahagian mana. Okey, Ji Wei, Eng Ji Wei. Jadi sekarang cikgu terangkan bahawa satu sel ada 4 kromosom. Lepas meiosis, patutnya dapat berapa kromosom? Patut dapat berapa kromosom? Asalnya dia 4 kan? Selepas meiosis patut dapat berapa? Eng Ji Wei? 2. Ni Ji Wei yang jawab ke? Okey. Jadi 2. Jadi disebabkan sesuatu berlaku, mutasi. Jadi daripada 2 dia jadi 3. Extra sebab pembahagian tak lengkap. 它分到不完整，应该是分成2个除2，再拿到3吗？拿到2吗？现在拿到3，有一个多一个少的意思。Satu lebih kromosom, satu kurang kromosom. Jadi ini pun boleh berlaku. Cikgu, ya ke? Ya. Jadi inilah panggil kromosom, bilangan kromosom ekstra, ada penambahan. Ini pun mutasi. Ada lagi satu keadaan mutasi. Dua-dua yang tadi cikgu sebut itu panggil mutasi kromosom. Satu pada struktur. Cikgu tulis dalam merah pair merah sekarang. Perubahan pada struktur kromosom. Satu lagi pada bilangan kromosom. Dua-dua pun bawa kategori mutasi kromosom. Ada satu lagi jenis di mana kromosom struktur dia nampak sama. Tak ada perubahan dari segi panjang. Okey, panjang dia sama. Tetapi di dalam kromosom kita dah belajar pada kelas sebelum ini. Dalam ini ada apa? Ada gen ataupun jin. Jadi disebabkan sinar, contohnya sinar, sekali lagi sinar radioaktif, dia buat perubahan di dalam jin sinar radioaktif.
contoh. Ataupun bahan kimia pun boleh ya. Jadi sinar radioaktif, dia tembus, dia ubah struktur jin. Jadi struktur kromosom tetap sama panjang tapi jin berubah. Ini kita panggil mutasi jin. Jadi sekarang kalau anda tengok pada nota yang di depan skrin anda sekarang, cikgu sekali lagi berterima kasih kepada Science Process Skill ya. Buku Science Process Skill cikgu guna, buku teks pun cikgu guna. Benda sama je. Okey? Ada kat sini. Kalau murid-murid sekalian semua tengok ya, buku teks muka surat berapa ya. Cikgu sekarang pergi sekejap buku teks supaya anda faham. Benda sama saja. Iaitu muka surat 90 buku teks. Tak ada alasan kata tak ada buku ataupun tak ada rujukan ya. Muka surat 90. Jadi di muka surat 90 dia dah sebut. Okey, mutasi jin ada beberapa jenis. Kalau anda tengok buku teks ada, iaitu di sini kalau anda tengok muka surat 90 ada buta warna, ada anemia, thalassemia, hemophilia dan albinisme. Okey, manakala mutasi kromosom dia rujuk kepada apa? Sindrom Down, sindrom Turner dan sindrom Klinefelter. Cikgu akan pergi ke mutasi jin dengan secara pintas lalu melalui nota yang ada di depan anda sekarang. Cikgu pun dah bagi dalam Google Classroom ya. Okey, jadi kalau anda tengok, apa itu albinisme? Albinisme ialah mutasi jin, maksudnya perubahan pada struktur jin orang tersebut. Okey, jadi apabila anak itu mendapat jin yang ada albinisme, satu daripada mak, satu daripada ayah, dua-dua, jadi anak itu akan nampak putih. Kalau anda tengok putih, rambut pun keemasan, bukan hitam, sebab dia mempunyai satu jin yang tidak dapat menghasilkan pigmen kulit. Cikgu ulang ya. Apa itu pigmen kulit? Cikgu, apa itu pigmen kulit? Tidak dapat menghasilkan pigmen kulit. Murid-murid, kenapa Cina, Melayu, India? Kulit dia ada yang nampak cerah, putih cerah, pai-pai dah. Ada yang nampak hitam gelap, hei dah. Sebab itu rujuk kepada bilangan pigmen kulit. 也就是你皮肤上的色素有多或少. Kalau lebih pigmen, kamu akan nampak gelap. Kalau kurang pigmen kulit, akan nampak cerah. Cikgu, pigmen kulit ini perlu banyak ke sikit? Banyak nampak gelap, tak cantik. Murid-murid, pigmen kulit ini pentingnya untuk menyerap sinaran matahari ataupun sinar UV, ultra ungu dari matahari. Maksud dia, kalau orang yang kulit cerah berdiri di bawah matahari, okey, kulit yang gelap, dia akan serapkan sinar UV dengan lebih efektif berbanding dengan yang merah. Dengan merah pula, dengan yang cerah, dan boleh tukarkan sinar itu, sinar matahari ultra ungu itu menjadi vitamin D berbanding dengan orang yang kulit cerah. Jadi kulit cerah, dia punya kulit senang terbakar berbanding dengan kulit yang gelap. Ada baik dia. Jangan tengok daripada segi faktor panggil apa ya, budaya drama dan juga budaya orang luar yang memberikan konsep yang salah. Kulit gelap sebenarnya dia lebih bagus berbanding dengan kulit yang cerah dari segi untuk hidup ataupun kita panggil survivorship. Maksudnya kalau satu hari nanti matahari makin terik, makin panas, orang yang kulit gelap akan hidup panjang berbanding dengan mereka yang kulit cerah sebenarnya. Itu realiti ya. Okey, sebab kulit dia gelap mempunyai pigmen kulit yang banyak. Itu pasal orang yang albinisme ini, orang yang albinisme ini tidak boleh buat kawah kaki di bawah matahari yang panas. Sebab mereka putih, tak ada pigmen kulit, boleh dapat kanser kulit. Okey, sambung ya. Murid-murid, siapa yang ada soalan di sini? Evelyn Chia, boleh Evelyn? Dan Noifa.
Hello. Nur Ifa, boleh ya? Evelyn? Evelyn Chia? Tan En Song boleh Tan En Song? Tan En Song? Hello? Okey, saya sambung ya. Jadi ada lagi penyakit yang bernama anemia. Cikgu, anemia ini saya kerap dengar. Anemia ini saya kerap dengar. Okey, kita kerap dengar semua. Okey, anemia ini rujuk kepada pesakit yang biasanya dia nampak pucat. Ada masalah dari segi sel darah merah. Daripada sel darah merah. Anemia ini biasanya orang kalau dapat, dia susah nak bernafas dan tidak boleh nak buat bukan susah nak nafas, maksudnya dia perlu bernafas dengan lebih laju sebab badan dia tidak cukup oksigen ya. Dan anemia sel sabit khususnya, dia rujuk kepada sel darah merah itu berbentuk sabit. Sel darah merah itu berbentuk sabit. Sel darah merah sepatutnya berbentuk normal macam ni, bulat, tengah-tengah itu dia ke dalam. Kalau anda tengok yang ini, ya. Ini dia. Tengah-tengah itu dia masuk ke dalam. Ini yang normal. Tapi yang sel darah merah cacat, sel sabit bentuk sabit, yang panjang sehingga inilah dia. Kenapa boleh jadi sel darah merah itu bentuk sabit? Kenapa? Sebab ada mutasi berlaku pada gen ataupun jin sekali lagi menyebabkan jin itu gagal menghasilkan hemoglobin yang mencukupi. Dia gagal sebab jin itu, kalau anda tengok sekali lagi, jin itu disebabkan mutasi menjadi jin yang ada kecacatan. Jin yang ada kecacatan. Kecacatan dari segi susunan kita panggil base nitrogen, base nitrogen, susunan dia itu. Jadi, cikgu pun tak nak cerita panjang. Yang penting ini adalah mutasi jin. Dia lebih kurang sama dengan konsep anemia, anemia saja, thalassemia. Maksudnya sel darah merah ada masalah. Tapi thalassemia pula lain. Jin mutasi tidak dapat menghasilkan sel darah merah yang mencukupi. Kalau sel sabit, anemia sel sabit, dia cukup. Tapi bentuk dia berbentuk sabit. Thalassemia lain. Thalassemia ialah anemia yang sifat dia disebabkan oleh sel darah merah yang tidak cukup. Okey? Manakala buta warna ini ialah apa? Buta warna ini kita tahu. Okey? Buta warna maksudnya mata orang itu, kita ada mata. Tapi mata itu tak boleh nak mengesan warna tertentu. Okey? Untuk kamu mungkin rasa cikgu buta warna biasa saja. Tapi harus faham, buta warna ini kalau kamu ada, banyak benda tak boleh buat. Khususnya ketika kamu ambil lesson kereta. Ada cabaran lah untuk ambil lesson kereta. Okey? Jadi cikgu, macam mana buta warna ini boleh dijangkit? 它是怎么样被传染的? Salah. Dia bukan jangkit. Dia adalah penyakit keturunan. Maksudnya berkait dengan mak ayah kamu ataupun kalau kamu jenis yang ada buta warna, kamu berpotensi menurunkan, mewariskan buta warna kepada anak kamu. 重点是像我们讲的病，不是会传染的，这些病是全部通过婚姻生孩子，不一定是婚姻啦，对啊，但生孩子传去给下一代的，diwariskan. Okey? Hemofilia pula ialah penyakit yang disebabkan ketiadaan protein dalam darah untuk pembekuan darah. Maksud dia, orang yang ada hemofilia, kalau dia berdarah, 如果他出血的话， dia akan berdarah sampai mati sebab dia tak boleh bekukan darah. 如果他有流血或者出血的话，他会流血致死，过量致死，因为他不能将血凝固，他不能将血凝固。Okey? Jadi rasanya siapa ada soalan kat sini? Amir Idam dan juga Teo Jakit, boleh faham ke tak? Amir Idam dan juga Teo Jakit, boleh faham? Ada soalan nak tanya tak?
Okey ya, kita teruskan ya. Jadi benda ini ada kat dalam buku teks anda. Ya, muka surat yang ke-92 semua ada di situ. Cikgu, saya perlu tahu penerangan untuk setiap penyakit mutasi jin ini ke? Jawapan dia ya. Jangan nanti gunakan istilah menjangkiti. Cuanran, salah. Tidak akan menjangkiti tetapi diwariskan sahaja. Manakala untuk penyakit yang berkait dengan mutasi kromosom. Mutasi kromosom. 有关染色体的那个变种. Jadi ada yang 3 umum kamu perlu tahu. Cikgu pun dah share di dalam group. Tengok buku teks anda muka surat 91. Okey? Perlu yang pentingnya anda tahu perempuan khususnya ialah sindrom Down. Sindrom Down. Murid-murid, kita semua manusia biasa ada 46 kromosom. Apabila hasilkan sperma atau ovum, dia akan bahagi 2. Meiosis bahagikan 2. Separuh menjadi 23. Jadi kalau sperma 23, ovum 23. 23 campur 23 dapat 46. Namun kalau kamu tengok untuk pesakit yang ada sindrom Down ni, pada kromosom set ke-21 sepatutnya ada 2 tapi dia dapat 3. 多一个出来. Jadi dia mempunyai 47 kromosom berbanding dengan individu normal. Kenapa terjadi macam tu? Okey, perempuan ya, Cikgu akan pilih ya. Syaza. Syaza dengar ke tak? Syaza? Dengar ya? Boleh ikut kan? Boleh. Okey, jadi penyakit sindrom Down ini dia berkait rapat khususnya dengan perempuan yang berumur untuk melahirkan anak. Kamu mesti kerap dengar daripada orang umum cakap, kalau nak lahir anak biar lahir awal tahun ataupun biar lahirkan ketika muda, bukannya ketika tua lepas umur 50 tahun. Nah, dah menopause kan ataupun anti haid. Sebabnya ada sebab. Kalau kamu umur 20 lebih lahir anak, ovum anda akan cenderung ovum yang sihat ketika anda muda. Namun kalau kamu dah tua, 你是老了才结婚的，可能30多岁过后，umur 30 tahun ke atas kahwin dan lahirkan anak. Jadi ketika meiosis berlaku di dalam ovari kamu, ovum yang dihasilkan akan jadi lebih, cenderung lebih satu kromosom. Sains ada eksperimen sains penyelidikan yang sokong benda ini ya. Jadi dia akan jadi ada ekstra kromosom yang ekstra. Kenapa terjadi macam tu? Umur lebih uzur ataupun lebih tua, kamu punya pembahagian kromosom akan jadi lebih berisiko, tidak lengkap, berisiko. Jadi orang yang umur 50 tahun nak lahirkan anak, dia punya kebarangkalian yang dapat anak sindrom Down jadi tinggi. Anak sindrom Down. Okey? Dia ada fakta sains ya. Kamu boleh tengok online apakah nisbah dia. 1/2000. Maksud dia, kalau kamu adalah golongan 50 tahun ke atas lahirkan anak, setiap 2000 kelahiran, satu itu mungkin ada sindrom Down. Tinggi. Tapi untuk orang muda, 1/200,000. 1/200,000. Nampak beza ke tak? Kalau tak silap cikgu dia punya figure. Ini tengah rakam ni sebenarnya takut dia salah je. Jadi, yang penting, 如果年轻的时候每20万个小孩其中一个会有 syndrome Down。如果你年老才生小孩，2000个会有一个是 syndrome Down。Jadi kalau kamu nampak tua itu 1/2000, kebarangkalian dia jauh lebih tinggi dapat anak sindrom Down. Cikgu, dapat sindrom Down ni macam mana? Kalau kamu dapat, jangan risau. Dia bukan satu penyakit yang boleh mati. Hanya anak itu mungkin ada beberapa sifat, termasuk ada mereka kata ada kerencatan otak lah. Ni soal 头脑可能不是这样好。Tapi ada saintis pula menyatakan dah bukan semestinya otak dia lain. Dia hanya muka dan fizikal nampak lain sikit saja. Jadi kerja kamu kalau nak lepas ini,
Cuba online tengok apa itu sindrom Down, khususnya untuk perempuan. Perlu. Okey, ini adalah kerja yang anda perlu faham untuk anda sebagai seorang perempuan. Bersedia untuk apa yang bakal berlaku kalau kamu lahirkan anak pada umur yang uzur. Perlu tahu risiko dia. Cikgu, apa itu sindrom Klinefelter pula? Sindrom Klinefelter, kalau muka surat 91 dah ada kat situ, maksud dia kromosom ekstra ada lebih satu pada kromosom seks. Perempuan patutnya XX saja, lelaki pula XY. Tetapi ada dia lelaki ini, okey, lelaki ke? Jiku, Y mah dia lelaki? Tidak. Okey? Sindrom Klinefelter ini sebab Y itu dia ialah seorang jantina lelaki. Dengar ya? Jantina lelaki. Namun yang sebab Y dia adalah lelaki disebabkan tambah satu X. Jadi dia mempunyai ciri-ciri perempuan pula. Zakar yang kecil ataupun testis kawan yang kecil dan kemungkinan mempunyai payudara yang syongpu untuk lelaki tersebut. Ya, inilah penyakit mutasi kromosom gene yang ada pada lelaki Klinefelter. Ini yang orang kata kalau dilahirkan sebagai ada penyakit yang ataupun kecacatan dari keturunan. Untuk isu homoseksual ataupun gay lelaki, ini bukan kategori Klinefelter, tidak dia. Klinefelter ini ada kecacatan dari segi fizikal. 他的身体 它的上面会看到它的那一个缺陷。OK， kalau anda tengok nota sini cikgu pun dah bagi ya. Bahu sempit. 什么是 bahu sempit? 有小的尖头，好像女生这样子。Testis kecil dan paling penting dia ialah mandul. Apa itu mandul? 生不到小孩了，因为它睾丸小嘛，它的精子也是不完整的。OK， kita teruskan dan untuk penyakit seterusnya sindrom Turner. Cikgu, apa itu sindrom Turner? 老师，我要每个背完了，对。Sindrom Turner pada kromosom X ini sepatutnya perempuan ialah XX. Dia kurang satu XO. Dia ialah seorang perempuan kehilangan satu kromosom. Jadi perempuan ini bukan perempuan yang lengkap. Tidak mempunyai ciri-ciri seks sekunder. 没有胸部, tidak ada payudara mungkin, dan juga tidak ada punggung yang besar seperti perempuan biasalah. Kenapa perempuan perlu ada punggung besar ya? Sebab untuk sebab tulang pelvis dia itu lebih besar, bersedia untuk melahirkan anak. 这个是有根据的，女生的屁股是比较大，因为她的臀部的骨是比较大的。不是老师给一个错误的讯息啊，并不是，这个是有科学根据的。Punggung perempuan lebih besar daripada punggung lelaki sepatutnya. Okey, sebab untuk persiapan melahirkan anak. Jadi murid-murid, ada soalan ke tak? Rasanya jelas ke tak jelas? Siapa nak tanya soalan? Jadi, mungkin ada antara kamu kata, jadi cikgu, penyakit-penyakit mutasi ini boleh ke tak berlaku pada saya sekarang? Tidak. Penyakit mutasi gene ke kromosom ini biasanya diturunkan oleh mak ayah. Maksudnya kalau kamu ada penyakit mutasi gene dan mutasi kromosom, dari kecil lagi kamu sudah ada. Kamu tak akan tiba-tiba jadi buta warna. Tak akan. Kecuali kalau kamu buta warna dari kecil, maksudnya dari kamu lahir kamu dah tahulah. Maksudnya bayi kamu dah boleh nampak warna. Okey, dia tak akan tiba-tiba berlaku. Itu cerita lain. Okey. Jadi kamu perlu tahu faktor yang menyebabkan mutasi ialah panggil mutagen. Istilah mutagen English BM mutagen ialah faktor yang menyebabkan mutasi. Maksud dia kalau kamu buta warna, kemungkinan besar kamu diwariskan daripada ibu bapa dan ataupun moyang turun kepada mak ayah. Tapi orang pertama yang ada buta warna itu, kenapa dia ada buta warna?
kecacatan itu berlaku melalui mutasi mungkin pada sperma dia, pada ovum. Pada sperma pada ovum, jadi ketika persenyawaan 当他们受精的时候 OK， 卵子跟精子，精子是有残缺的，受精persenyawaan antara sperma dan ovum melahirkan generasi yang ada penyakit-penyakit genetik ini. Jadi murid-murid yang saya hormati sekalian, tengok muka surat 93. Apakah faktor yang menyebabkan mutasi? Faktor itu kita panggil mutation. Cikgu nanti nak kamu buat dalam buku nota anda. Buku nota ya. Perlu anda buat dalam peta bulatan. Peta bulatan seperti ini. Okey? Peta bulatan. Okey? Kalau kamu malas, tuliskan saja seperti yang kat muka surat 93 salin ke dalam buku je. Tapi kalau kamu nak belajar, fahamkan semua ini. Sinaran radioaktif, sinar X, 辐射性的光线, okey, boleh menyebabkan mutasi ya, termasuk sinar ultraviolet. Cikgu, apa itu karsinogen? Karsinogen rujuk kepada bahan kimia boleh menyebabkan kanser. Ya, kanser ini sebenarnya rujuk kepada mutasi juga, mutasi jin. Tapi ini berlaku kalau anda tengah orang yang sihat, kamu makan banyak benda bahan kimia yang beracun, ya, boleh dapat kanser. Mutasi jin. Termasuk juga kehamilan pada usia lewat ini pun boleh menyebabkan mutasi dan juga semula jadi. Tapi kehamilan mutasi itu bukan pada ibu, dia pada anak. OK， kehamilan 你怀孕，你晚期怀孕的话，有可能会有基因变种，不是基因啦，应该讲是染色体变种 chromosome berubah. Jadi itu antara yang kamu perlu tahu. Sekarang Cikgu pun telah bagi dalam nota anda. Kalau anda tengok dalam buku nota yang Cikgu bagi ya. Okey. Cikgu dah bagi tahu faktor-faktor yang menyebabkan mutasi. Perlu faham semua. Kerja kamu nanti ialah buat peta bulatan. Peta bulatan mula dengan petak. Okey. Tajuk letak kat tengah faktor-faktor yang menyebabkan mutasi. Bulat kat luar ni, tuliskan poin-poin dia. Poin. Apa dia. Di luar ini tulis rujukan. 在那个圈圈的外面你就写说是从哪里拿到这些资料的，你去明白哈。Contoh dia lah. Ini pun boleh menjadi rujukan untuk kamu. Dan ini adalah gambar ataupun raja skema pewarisan. Raja skema pewarisan. Macam mana mak ayah yang nampak normal. Cikgu nak kamu highlight kalau kamu ada cetak nota ini. Kalau kamu cetak nota ini, kamu akan nampak mak ayah normal. Mak ayah normal. Tetapi lahir anak yang albino. Albinisme. Jadi adakah tak itu bermaksud isteri itu curang? 你看啊，爸爸跟妈妈两个是很正常的，生出一个孩子是白化症的，是不是因为那个母亲偷腥跟别的男的有关系？ Bukan, 并不是。Sebab dalam mereka punya gene, kromosom mereka ada gene recessive. Tengok recessive. Sebab tu recessive. Kalau recessive, maksudnya tak nampak. Kalau satu saja ada dalam badan mereka. 如果有这个 recessive 哈，一个是不会显示出来的。但是如果有两个的话， tengok ah, dua A kecil sama sekali ketika persenyawaan dapatlah anak albino. 明白吗？ Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak? Cikgu nak pilih juga. Evelyn Cha ada lagi tak? Chong Jaling boleh faham? Chong Jaling boleh faham? Chong Jaling, Alia Maisara boleh faham tak? Okey, terima kasih ya Jiwe dan jadi okey, terima kasih ya Maisara. Jadi ada lagi beberapa contoh di sini. Tetapi hari ini cikgu nak tamatkan kelas dengan istilah pembawa.
Pembawa. Cikgu, apa itu pembawa? Pembawa ataupun English panggil carrier. Bermaksud orang itu sihat. Cikgu ulang ya, orang itu sihat. Untuk kes buta warna, pembawa itu nampak normal. Dia nampak semua warna. Tetapi dalam dia punya genetik badan dia, ada jin yang membawa buta warna, yang jin buta warna. Contoh kat perempuan pembawa, dia nampak normal. Dia boleh nampak semua warna. Tetapi jin dia itu ada jin resesif yang menjadi buta warna. Itu yang menyebabkan ketika dia melahirkan anak, tengok lelaki dan perempuan dua-dua sebenarnya penglihatan normal. Tapi disebabkan perempuan itu pembawa, jadi dia berpotensi lahirkan lelaki buta warna. Lahirkan anak lelaki yang buta warna. Tengok, mengkaji dulu macam mana boleh terjadikan benda macam ni. Cikgu nak kamu nanti, cikgu rasa cikgu dah bagi dalam Google Classroom kan? Sekejap ya, cikgu tengok balik kejap ya. Sebab benda ini pun berkait rapat dengan cikgu nak sebutkan lepas ni kejap lagi. Cikgu nak buat housekeeping kejap. Sekejap. Kelas contoh ya. Kejap. 4 MPV 4 prima. Bagus. Ada ke tak? Bagus. Ya, cikgu ada bagi ya. Sebagai albinisme ni. Okey, cikgu akan cuba bagikan lagi satu lagi untuk mengenai buta warna. Okey, pembawa. Jadi seperti yang kamu nampak di sini, cikgu pun tak nak buang masa dah. Jadi perempuan yang normal kahwin dengan lelaki yang normal potensi melahirkan anak lelaki yang buta warna. Bukannya sebab perempuan itu curang ataupun isteri itu curang tidur dengan lelaki lain. Salah. Okey, banyak benda yang kamu nampak pada ciri seseorang itu mungkin dia membawa jin yang tidak sihat ataupun jin yang sudah bermutasi. Okey, jadi perlu faham benda ini, resesif. Kita akan belajar dalam kelas-kelas sebelum ini dominan dan resesif. Orang itu akan nampak ciri dominan je. Resesif akan sorok di dalam diri mereka. Jadi cikgu pun tak nak buang masa. Murid-murid yang saya hormati sekalian, terima kasih masuk ke kelas hari ini ya. Tunggu kejap ya. Jadi, apa yang cikgu nak sampaikan lagi? Murid-murid, kehadiran pertama akan diisikan melalui link selepas ini cikgu akan share pada dalam WhatsApp group. Okey? Pentingnya untuk anda tahu sekarang, murid-murid, kamu ada Google Classroom. Murid-murid yang saya hormati, kamu ada Google Classroom. Jadi, cikgu nak tunjukkan satu benda dulu. Tadi cikgu dah share kat dalam group. Cikgu nak sebutkan nama ya. Untuk 4 MPV, terima kasih kepada Almira Nur Atika ke Chu Wen Ying. Damian Nur Syafiqah buat satu je kuis, 3 tak buat. Eng Ji Wei dah buat semua. Nur Farisha dah buat semua. Dan Sumaya dah buat semua. Itu markah yang cikgu ada. Untuk 4 prima juga, Amir Idam, terima kasih. Cheng Ji Wen satu lagi tak buat kuis keempat. Chong Jaling, Chong Kai, terima kasih dah buat semua. Ariel Iskandar, terima kasih. Tapi buat satu je, 3 lagi belum buat kuis tu. Dan Nurul Janas, satu juga, 3 belum buat. Syazah Hilmia, terima kasih dah buat semua. Sekali dengan Tio Jakir pun dah buat semua. Tan Ensong buat satu, kuis keempat saja. 3 pun belum buat lagi. Murid-murid, maka ini sila bagi tahu mereka yang tak pernah buat ataupun tak pernah masuk kelas, dia ada 2 cara nak buat. Pertama, masuk Google Classroom seperti ini. Okey, jawab. Okey, masuk Google Classroom dan jawab. Cikgu dah bagi semua kuis ini, kamu perlu jawab. Cikgu nanti akan bagi markah tulis kat sini juga. Okey, kita nampak ada ramai yang tak jawab ataupun sudah jawab tapi tertuliskan terhantar. Turn in pada cikgu. Turn in. Minta tolong supaya jawab. Maka ini cikgu akan record dan buatkan PBD pentaksiran bilik darjah nanti. Nanti kalau kamu dapat TP1 sebab tak pernah hantar kerja, jangan buat aduan mengada-ada ya. Cikgu akan mencari pasal dengan kamu nanti. Kalau kamu buat mencari pasal dengan cikgu. Jadi murid-murid, bagi tahu mereka masuk Google Classroom untuk 4 MPV1
iaitu yang seperti dipaparkan pada skrin kamu sekarang. Nanti cikgu share sekali lagi. Okey. Manakala untuk 4 prima adalah seperti pada skrin ni juga. Okey. Bagi tahu mereka supaya masuk Google Classroom. Kalau tak boleh masuk Google Classroom, andai kata ada banyak faktor tak boleh memaksakan anda masuk, tak apa. Cikgu akan sharekan link untuk quiz tersebut. Kalau anda tengok, cikgu akan tunjukkan ya, mulai kejap je. Last dah last ni, penting ya. Jadi, untuk quiz contohnya yang pertama, cikgu ada senarai nama ini. Nampak ke tak? Kalau anda tengok pada skrin depan ni. Jadi, yang tak buat, cikgu akan bagi link terus di dalam grup anda. Link terus untuk yang 4 MPV 1 dan 4 prima. Terus jawab pun tak apalah, janji jawab je. Supaya maka itu cikgu boleh record dan cikgu boleh menilai anda. Okey? Cikgu boleh menilai anda semua. Siapa ada soalan? Saya pun impak tak? Cikgu betul meminta bantuannya kepada mereka yang ada di sini. Minta tolong bagi tahu kawan-kawan semua supaya jawab quiz tersebut. Kamu sudah ada, cikgu akan bagi quiz yang anda 4 quiz lah. 1, 2, 3, 4. Maka itu akan direcord. Okey? Akan direcord. Siapa ada soalan? Evelyn ada lagi? Evelyn Shah. Evelyn Shah. Okey? Kalau tak ada, cikgu nak minta izin sekali lagi semua supaya bukakan kamera. Cikgu nak ambil gambar screenshot untuk hari ini sebagai record kehadiran. Okey? Boleh ya? Minta bukakan kamera kalau boleh lah. Kalau tak boleh, apa boleh buat. Minta tolong semua buka kamera sekarang. Ian Adura. Muhammad Ian Adura ada soalan tak? Hello. Sedihnya. Okey, yang dengar cikgu cakap ni, minta tolong buka kamera ya, kejap ya. Cikgu nak ambil gambar screenshot untuk kehadiran semua. Minta tolong. Okey, dalam kiraan 5, 4, janganlah cikgu seorang yang buka saja, mainlah yang lain. Cubalah buka. Buka tunjukkan gambar dan buku pun tak apa. Cikgu tak payah tengok muka kamu pun. Kamera tunjuk pada kertas ke pun semua pun boleh. Janji ada je. Okey, terima kasih Amir Idam ya. Yang lain? Ari Iskandar. Thank you Ansong. Yang lain? Tanah ya? Okey, Tio Jakit. Eng Jiwei, thank you. Tio Jakit lagi. Jaling, Ifa. Yang perempuan muslimah boleh je tengok buku. Saya tak nak tengok muka kamu. Buka kamera je. Halal pada buku pun tak apa. Janji saya nak tahu kamu hidup je. Saya nak tahu kamu hidup je. Saya takut nanti kamu buka tetapi kamu sebenarnya tak belajar. Kamu letakkan handphone kat tepi je. Ini bukti untuk kamu dengar cikgu cakap je. Yang lain, buka je kamera kamu je. Hala pada meja ke buku pun tak apa. Iskandar ni tidur ni asalnya. Syazah memang tak boleh ke? Ataupun kamera rosak? Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih ya. Itu je daripada saya. Okey, cikgu akan bagikan record ini nanti di dalam grup dan ada link untuk kehadiran. Okey, minta kawan kamu semua yang tak datang tengok dan buat quiz link yang cikgu akan bagi juga. Itu je dia. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama.